Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kitab Al-Mu'tamad Fiqh Mazhab Syafi'i. Sambungan perbincangan kita dalam Al-Faslus Sadis Ashar, fasal yang ke-16, Salatul Kusufaini, salat dua gerhana. Kita telah bincang dalam CD yang ke-98 dan 99. Dua CD yang lepas semuanya tentang gerhana. Sambungan kita pada kali ini iaitulah Al-Jahru wal Israr fi Salatil Kusufain. Jahar, apa makna jahar? Baca suara nyaring. Dan sir, baca perlahan, macam solat zuhur. Kalau jahar, solat Jumaat. Maknanya kita nak baca kuat ke baca perlahan. Ini khilaf ulama dalam masalah bacaan perlahan ataupun suara yang nyaring dalam solat dua gerhana. Dalam kitab kita, kitab Al-Mu'tamad ataupun kitab fiqh mazhab Syafi'i mengatakan sunat memperlahankan bacaan dalam solat gerhana matahari. Gerhana matahari kita kena baca perlahan. Berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang telah lepas, dia kata apa? Qiyaman tawilan nahwan min suratil Baqarah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam waktu yang panjang. Lama Nabi kita berdiri, lebih kurang kadar dia membaca surah Al-Baqarah. Surah Baqarah ni 2 juzuk berapa? 2 juzuk hampir setengah, kan? Berapa lama nak baca tu? Kalau kita baca laju 1 jam mungkin. Kalau perlahan lama lah surah Baqarah tu. Tapi kalau orang laju benar 1 juzuk 10 minit je, kan, baru 25 minit. Hadis ini kita dah bincang dalam lepas. Kata di ulama mazhab Syafi'i, hadis ini menunjukkan bahawa dia tidak mendengarnya, sebab dia kata nahwan, lebih kurang sepanjang surah Baqarah. Sekiranya didengar, dia mendengarnya, Ibnu Abbas mendengarnya, nasyaya disebutkannya. Dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah Baqarah, dan tidak dibuat anggaran kadarnya dengan selainnya. Itu dalil yang pertama. Tulis. Dalil yang kedua kata kena perlahan. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu katanya, Shalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil kusufi fi kusufin la nasma' lahu sauta. Samurah bin Jundub katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat gerhana matahari bersama kami, kami tidak mendengar bacaannya. Tak mendengar bacaannya. Hadis ini rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih gharib. Itu Imam Tirmizi kata. Dua dalil. Dalil yang ketiga dia panggil dalil mafhum. Dalil yang ketiga tanda dan tu nombor 3 letak. Kerana solat gerhana matahari dikerjakan pada waktu siang, maka tidak dinyaringkan bacaannya seperti solat zuhur. Solat zuhur kuat ke perlahan? Perlahan. Itu dalil mazhab Syafi'i. Matahari perlahan. Dalil dia sudah ada 3 dalil.
Dan sunat menguatkan bacaan dalam solat gerhana bulan. Kalau kita gerhana bulan, kita boleh kuatkan suara. Kenapa? Kerana ia solat yang dikerjakan pada waktu malam. Solat malam semuanya kuat. Maghrib, isyak, subuh, kuat belaka suara. Maka sunat dikeraskan bacaan, dikuatkan bacaan seperti solat isyak. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Aisyah kata apa? Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf bi qiraatihi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan bacaannya dalam solat gerhana bulan. Tulis ini, hadis ini rawahul Bukhari wal Baihaqi wa Ahmad. Qala an-Nawawi, berkata Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, kedua-dua hadis ini dihimpunkan bahawa bacaan diperlahankan dalam solat gerhana matahari, dan riwayat yang kata Nabi baca kuat itu untuk gerhana bulan. Inilah mazhab kami, wa hadza mazhabuna. Sekarang ni kita tengok kepada pandangan ulama lain pula, nak kuat ke nak perlahan. Sebab tajuk ni selalu je timbul, maka anak nak perjelaskan kepada pelajar-pelajar kita supaya jelas. Tanda pelajar-pelajar, tulis perbincangan para ulama dalam masalah kuat ke perlahan. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, dia kata apa? Tidak dikuatkan bacaan dalam solat gerhana matahari berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang kita baca tadi. Wa ila hadza, inilah pendapat Abu Hanifah, pendapat Al-Malikiyah, pendapat Asy-Syafi'iyah, pendapat mazhab Syafi'i. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i kata perlahan, seperti dalam kitab kita ni. Wa qala Ahmad, mazhab Hambali pula. Kita tengok mazhab lain. Wa Abu Yusuf, Abu Yusuf ni sahabat murid besar Imam Abu Hanifah. Yujharu biha, dikuatkan bacaan. Bacaan solat apa ni, gerhana matahari dikuat juga macam bulan. Ini juga satu pandangan daripada Imam Malik. Mana dalil? Ini dia panggil fiqhud dalil. Kita belajar, kalau kita tahu sandaran, kita rasa seronok. Kenapa ulama ni kata ni, kenapa ulama ni kata ni, kita nak tahu dua-dua. Dan jangan marah kalau orang tanya dalil. Kalau tak tahu, jawab tak tahu je, senang. Ni sekarang ni ada satu fenomena, bila anak murid tanya, manakah dalil ini? Awak jangan nak main dengan dalil, awak budak-budak, awak orang awam. Kita bukan nak bermain, kita nak memahami. Itu berbeza di antara memahami dengan bermain-main dengan dalil. Tidak. Riwayat ada pandangan yang kedua, kata baca kuat, mana dalil dia? Tanda pelajar. Dalil dianya riwayat daripada Sayyidina Ali, dan ia telah dilakukan oleh Abdullah bin Zaid. Bersamanya ada sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam. Tiga orang ni buat, sahabat-sahabat dengar. Satu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebut tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi yang kita baca dalil salat khusuf tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-kusuf, dalam riwayat Aisyah bil kaf, salat al-kusuf. Dalam riwayat dalam kitab kita ni jahara fi salatil khusuf. Kalau khusuf bulan, dalam riwayat yang kita ada ni dia kata salatil kusuf dengan kaf. Maknanya Nabi baca kuat ketika gerhana bulan, gerhana matahari. Apa ni kita nak kata? Salatul kusuf. Wa jahara biha fiha bil qiraati. Dan Nabi kita kuat bacaan. Dua dalil. Dalil yang ketiga yang kata kena baca kuat, tulis. Wali annaha nafilatun syuri'at lahal jamaah. Solat gerhana ni solat sunat yang disunatkan berjamaah. Maka di antara solat sunat yang berjamaah itu apa dia? Solat sunat hari raya, baca kuat ke perlahan? Kuat. Solat sunat istisqa, kuat ke perlahan? Kuat. Maka demikian juga gerhana.
3 dalil. Ini dalam kitab. Ada lagi dalil lain bahawa mereka mengatakan sunatnya kita kuatkan kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Ulama Syafi'i kata tak, hadis Aisyah menunjukkan gerhana bulan, hadis Ibn Abbas gerhana matahari. Komentar daripada Al-Imamul Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, ketika ulama fiqh dan ada juga ulama hadis yang membahagikan, kata hadis Aisyah itu bulan, hadis Ibn Abbas matahari. Qala Ibn Hajar walaysa bijayyid, ulasan ini tidak begitu tepat. Li'anna al-Ismaili, Ismail ini nama rawi kitab hadis, telah meriwayatkan hadis ini daripada wajah yang lain daripada Al-Walid dengan lafaz kasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka di riwayat hadis bahawa Nabi kita baca kuat. Fa zakara al-hadis wa kadza riwayatul Auza'i allati ba'dahu sarihatun fi syamsi, bahawa yang Nabi kita baca kuat itu iaitulah ketika gerhana matahari. Intaha min Fathil Bari. Maka ulama-ulama hadis lagi, Al-Aini contohnya dalam Umdatul Qari, As-San'ani dalam Subulus Salam, dan juga Ibnul Munzir rajjaha hadis Aisyah fil jahri, hadis Aisyah menunjukkan Nabi kita jahar, iaitulah dalam solat gerhana bulan, gerhana matahari. Jadi pelajar-pelajar tanda kesimpulan bahawa mazhab Ahmad, Imam Ahmad ataupun Hambali dan juga sebahagian daripada Maliki berpegang dengan hadis Aisyah, dan ulama-ulama hadis lain mengatakan bahawa hadis Aisyah itu dalam riwayat lain meletakkan bahawa Nabi kita baca kuat ketika solat gerhana matahari. Tulis kesimpulan apa yang kita dapat faham di sini, iaitulah kalaulah macam imam tu nak baca pendek, sekadar nak baca sabbihisma rabbikal a'la, boleh je dia perlahan berpegang dengan mazhab kita. Tapi kalau imam tu nak baca surah Baqarah, orang belakang dengar sampai setengah jam bacaan, agak-agak apa orang belakang nak buat? Buat lena, senyak belakang. Bukan orang hafal Quran. Kalau orang semua hafal Quran, pakat baca belakang, tak apa. Jadi kita mengatakan, kata di Abu Anas afallahu anhu wa an walidayh, saya mengatakan insya-Allah pandangan yang kedua yang mengatakan boleh kita baca kuat itu adalah bersandarkan kepada hadis Aisyah ini yang telah dihuraikan panjang oleh Al-Imam Ibn Hajar, mengatakan itu juga dalam solat apa? Solat gerhana matahari. Wallahu alam. Baik, kita pergi pada tajuk yang seterusnya. Khutbatu salatil khusufain. Khutbah solat gerhana. Macam mana kita nak khutbah pula ni? Tadi kita duk sibuk tentang bacaan, sekarang ni kita nak pergi bincang tentang khutbah. Tentang khutbah pula. Allahu akbar. Ribayah khutbah. Khutbatu salatil kusuf. Tengok dalam kitab kita, imam disunatkan berkhutbah selepas sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Sunat. Mana dalil? Diriwayatkan, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Aisyah kata apa? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faragha min salatihi faqama fa khataban nas fahamidallah wa athna alaihi. Aisyah kata setelah baginda sallallahu selesai solat gerhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Nabi kita mula dengan alhamdulillah, puji Allah Taala, wasana, dan menyanjung Allah. Kemudian baginda bersabda. Tengok hadis ni sahih. Nabi kata apa? Qal inna syamsa wal qamara, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wa jalla. Sesungguhnya matahari dan bulan itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. La yukhsafani li mauti ahadin wala li hayatihi. Kedua-duanya tidak menjadi gerhana disebabkan hidup atau mati seseorang. Fa iza ra'aitum zalika fasallu wa tasaddaqu. Oleh itu seandainya kamu melihat yang demikian, maka dirikanlah solat dan bersedekahlah. Kita kena solat,
Solat apa tu? Solat sunat gerhana dan kita bersedekah. Khutbah, tulis itu, tempat dilakukan khutbah. Khutbah dilakukan selepas sembahyang, seperti solat hari raya. Raya khutbah dulu ke solat dulu? Solat dulu baru khutbah. Gerhana macam tu juga. Solat dulu baru khutbah. Jumaat lah, khutbah dulu baru solat, kan? Akan tetapi tanpa takbir raya. Jangan duk takbir doa Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, tak ada. Terus je bismillah, baca doa iftitah, bismillah, baca. Sifat khutbah itu sama seperti dua khutbah Jumaat pada rukun-rukun. Kena berdiri, ada ittaqullah, ada ayat Quran, syarat-syarat dan sunat-sunat, dan tidak sah dengan satu khutbah sebagai ikutan. Dalam kitab Fiqh Syafi'i kata tak boleh satu khutbah, kena dua khutbah juga, seperti khutbah solat mana? Solat apa? Solat Jumaat. Kita kena tengok tentang masalah khutbah ni. Dalam Fiqh Syafi'i mengatakan sunat khutbah. Naam. Wa qala Syafi'i yakhtubu ka khutbatil Jum'ah. Khutbah seperti khutbah Jumaat. Mana dalil? Dalilnya hadis Aisyah tadi. Aisyah kata apa? Nabi kita lepas salat, Nabi kita berkhutbah inna syamsa wal qamara, hadis itu muttafaqun alaih. Kata di Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, walam yablughna an Ahmad. Kami tak dapat maklumat daripada Imam Ahmad bahawa solat gerhana ni ada khutbah. Ala anna la khutbata laha. Ini juga pandangan Imam Malik dan juga pandangan Abu Hanifah. Imam Ahmad dia kata tidak ada khutbah. Kalau ada pun nasihat-nasihat gitu je. Syafi'i tak kena khutbah. Nak khutbah pula berapa? 2 kali khutbah seperti solat Jumaat. Kita kata ini ada masalah khilaf. Contohnya kita spontan. Mari-mari orang kata ustaz, gerhana tu. Mari kita maya. Sudah solat. Moga tak siap tak khutbah ni pakai tak jadi. Naik pakai bangun, assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita hari ni berlaku gerhana ni tanda kekuasaan Allah Taala. Pakat mari kita istighfar, kita sedekah, kita banyakkanlah taubat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadilah tu nasihat. Kalau mengikut 3 pandangan yang lain tadi. Tapi Syafi'i mesti kena ada khutbah, 2 kali khutbah lagi. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam masalah ini kita panggil ada keluasannya, insya-Allah. Jadi bagi anaknya kalau ada kemampuan nak khutbah 2 kali seperti dalam kitab kita ni, silakan. Tapi kalau tak ada, kita spontan, tiba-tiba ya orang suruh. Ni masalah spontan ni benar juga. Jangan kadang-kadang kita di tengah duk bercakap suruh ustaz, baca hadis ustaz. Ustaz ni nak spontan nak baca hadis, nanya juga, dan maka kita terperangkap. Itu semua tu dipanggil perkara-perkara yang spontan. Baik. Tengok isu yang ketiga. Isu yang ketiga, khutbah ini, tulis tepi kita, isi kandungan khutbah. Poin khutbah kita nak bercara apa? Nak bercara ke harga getah turun ke harga getah naik? Minyak turun, minyak naik lah. Khutbah ini hendaklah mengandungi dorongan kepada para pendengar agar bertaubat dari dosa-dosa dan melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti bersedekah. Tanda Nabi kita yang pertama sekali dia suruh solat. Kemudian bila kita solat, Nabi suruh bersedekah, berdoa, beristighfar, mengingatkan manusia dari kelalaian, kealpaan, kelaraan, dan jangan terpedaya dengan dunia. Itu dia panggil di antara isi khutbah. Baiklah para pelajar, coba rekod. Ana sempat kumpul beberapa riwayat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang khutbah. Nabi kita sebut tentang apa? Tentang khutbah ni. Yang pertama tulis itu. Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, tanda hadis
riwayat Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini panjang oleh kerana masa kita sangat terhad, ana ambil poin je. Selepas Nabi kita mula dengan alhamdulillah dan memuji Allah, kemudian dia kata amma ba'du. Ma min syai'in lam akun ra'aituhu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza. Benda-benda yang aku tak pernah tengok lagi, Allah Ta'ala perlihatkan aku di saat Nabi kita duduk solat gerhana. Solat gerhana kan panjang. Tengah Nabi kita duduk gerhana ni ada dalam riwayat ni. Riwayat yang sahih, tanda pelajar-pelajar, riwayat ini riwayat yang sahih, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekali dia ke depan, sahabat dia tengok tengah solat ni, Nabi berjalan ke depan, holor tangan. Kejap lagi, undur ke belakang. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah ni pelik? Kenapa pelik ni? Kan? Nabi kata apa? Ketika aku solat itu, Allah Ta'ala buka pintu. Nabi nampak dalam syurga, maka dia ke depan. Dia jalan lagi sebab dia nak ambil buah. Buah dalam syurga nak ambil. Tapi aku teringat orang dalam dunia tak boleh makan barang syurga, Nabi tak jadi ambil. Nabi tengok je. Tutup skrin, macam kita macam ada skrin TV sekarang ni kan, boleh tengok cerita-cerita. Pop, tutup ni, buka pula neraka, Nabi duduk depan, pop, undur ke belakang. Terkejut dia tengok, ya Allah, dahsyatnya neraka. Maka Nabi kata apa? Lam akun ra'aituhu illa qad ra'aitu fi maqam. Benda-benda yang aku tak pernah tengok belum ni, hari ni Allah perlihatkan. Dalam solat gerhana tu, Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam benda-benda yang gaib, yang tak nampak. Tengok apa dia kata. Nabi kata, hatal jannata wa aku tengok syurga, tengok neraka. Wa innahu qad uhiya ilayya. Allah Ta'ala wahyukan kepada aku bahawa annakum tuftanuna fi qubur. Kamu nanti masuk dalam kubur, Allah uji kamu. Seumpama fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni dahsyat. Kemudian kamu akan ditanya, siapa aku, itu ujian dalam kubur. Maka siapa dia boleh jawab, maka dia selamat. Kan? Siapa dia boleh jawab, dia selamat. Siapa tak boleh jawab, berat dia. Allahu Akbar. Itu salah satu daripada apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tengok riwayat lain pula. Kita sambung-sambung. Kalau tidak panjang cerita ni, kan. Nabi kata apa? Ya ummata Muhammadin. Dahlah khutbah lagi. Tandalah, buat poin. Ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lam wallahi lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Maknanya kalau kamu kenal Allah Ta'ala seperti aku kenal, kamu tahu apa ni nikmat Allah Ta'ala seperti aku tahu, azab yang Allah sedia seperti aku tahu, kamu tahu tentang huru-hara yang akan berlaku dalam kubur di akhirat, apa jadi? La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Nasaya kamu akan ketawa sedikit, menangisnya banyak. Tapi oleh kerana kita hari ni tak tahu, kita banyak ketawa ke banyak menangis? Banyak buah pada zikir. Sebab kita tak rasa, tidak menjiwai, iman kita tidak mantap sebagaimana ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Namun kita berusaha. Nabi dah bagi tahu. Allahu Akbar. Tadi kita di dalam teks sebuah dah sebut, Nabi kata apa? Dua ayat ni, gerhana ni dua ayat kuasa Allah Ta'ala, tidak kerana mati siapa, tidak kerana hidup siapa, kan? Allahu Akbar. Nabi kata kalau kamu tahu seperti aku tahu, kamu akan ketawa sedikit, menangisnya banyak. Ya ummata Muhammadin. Hei umat Muhammad. Berapa poin dah kita? 3, 4 dah. Tulis. Ma min ahadin aghyaru minallah. Tidak ada manusia lain lebih sifat cemburu daripada Allah Azza wa Jalla, an yazni ya abduhu aw tazni amatu. Hamba dia ni pergi berzina, laki-laki atau orang perempuan. Makna cemburu ni maknanya sangat tak suka. Allah Subhanahu wa taala sangat tak suka dengan perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat yang dibuatkan oleh manusia pada hari ini. Maka jangan sekali-kali
kita terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Allahu Akbar. Apa boleh buat zaman kita ini? Dia panggil zaman kasratu az-zina, banyaknya berlaku perzinaan, banyaknya berlaku perkara-perkara yang tidak baik. La haula wala quwwata illa billah. Ini di antara apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok. Banyaklah dia tengok dalam syurga, tengok dalam neraka. Para jemaah sekalian, itulah kalau kita sempat beberapa poin-poin besar yang pentingnya Nabi kita tengok. Nabi juga dia kata, aku tengok dalam tu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini orang pertama yang mengubah perjalanan agama Nabi Ibrahim di Mekah. Dia Nabi kata, aku tengok dia ni duk tarik jala perut dia dalam neraka, wal iyaz billah. Allahu Akbar. Ada lagi. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tengok dalam peristiwa itu, dia tengok ada orang perempuan ni masuk dalam neraka, tanda. Sebab apa? Ra'aitu fiha sahibatal hirrah. Aku tengok orang perempuan duduk neraka ni kerana dia ikat seekor kucing, tak bagi makan. Ni hati-hati ni. Kalau kita ambil bela hayawan, kucing ke, burung ke, berapa lagi, kena bagi makan biar cukup. Kalau mati, neraka. Tengok ni. Nabi kata, aku tengok dalam neraka sahibat al-hirrah, orang perempuan yang kurung seekor kucing sehingga mati, dia tak bagi makan. Allahu Akbar. Hatta matat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi juga tengok sahibul al-mihjan. Orang ni dia pergi perai, dia pergi curi. Mihjan ni orang panggil macam penyangga dalam peperangan tu, dia curi. Nabi kata, kana yasriqul hajj bimihjani. Dia pergi curi orang, maka dia juga duk bawa alat yang dia curi dalam neraka. Nabi kita tengok. Allahul musta'an. Banyaklah hadis-hadis. Yang pentingnya hadis-hadis yang kita sebut ada dalam Muslim, ada dalam Bukhari, riwayat lain yang menunjukkan beberapa isu yang telah dibangkit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah al-kusuf atau khutbah gerhana. Kesimpulan kitanya seperti dalam kitab kita ni, dia kata apa? Tengok pelajar-pelajar, khutbah ini adalah mengandungi dorongan yang memperingatkan manusia tentang neraka, tentang syurga, tentang dosa, pahala, bahaya maksiat, galakkan mereka supaya bertaubat, beristighfar, bersedekah. Itu isu. Tak payah panjang-panjang lah, 10 minit pun cukup kan, 15 minit sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada perbincangan lain pula. Khutbah ini sunat bagi orang yang mengerjakan sembahyang secara berjamaah, sekalipun mereka bermusafir. Kita musafir travel, tengok gelap langit, gerhana, berhenti kereta tepi jalan, buka jadah kita solat, boleh, dan kita khutbah lepas tu. Adapun munfarid, orang solat seorang, maka tidak ada khutbah baginya. Dia nak cakap dengan siapa? Tak cakap seorang kan? Dia nama apa nama? Hamid. Hamid. Cakap dengan dia sendiri. Orang dengar pelik. Nah, jangan. Kita kena cakap khutbah kalau ada makmum depan kita. Ada pendengar. Namun kalau dia seorang ke dia ramai, hendaklah memperbanyakkan taubat, beristighfar dan berdoa. Kena banyak. Tamatlah kita tentang khutbah. Kita berpindah pula kepada al-masbuk fi salatil kusufaini. Orang masbuk dalam solat gerhana macam mana? Sesungguhnya orang yang masbuk, orang yang mari lambat, masbuk tu mari kemudian, terlewat, sabaqa mana? Subiq, masbuk. Apabila mendapati imam pada rukuk pertama dari rakaat pertama, maka dia akan mendapati rakaat itu. Solat gerhana berapa kali rukuk? 2 rukuk 1 rakaat. Dia mari, imam sedang dalam rukuk yang pertama, dalam rakaat yang pertama, maka sah, sempatlah dia rakaat itu. Dan jika dia mendapatinya pada rukuk pertama dari rakaat kedua, maka dia mendapati rakaat seperti dalam suruh sembahyang, maka dapat rakaat yang kedua lah.
dia tambah lagi satu rakaat dengan 2 kali rukuk lagi. Adapun jika didapatinya pada rukuk kedua, dengar ni. Kita pergi imam rukuk yang pertama sudah bangun, baca Fatihah mula. Kita masuk yang kedua dah. Atau didapatinya pada qiyam yang kedua dari rakaat yang pertama, maka dia tidak mendapati rakaat itu menurut pendapat yang lebih zahir. Tak, rakaat tak boleh. Saya solat jemaah boleh je lepas sujud tilawah, itu lain. Hak ni rakaat rukuk, dan ia tidak dikira baginya kerana yang asal ialah rukuk yang pertama dan qiyam yang kedua. Sedangkan rukuk hanya sebagai mengikut qiyam yang pertama dan rukuknya, oleh itu hendaklah dia melakukan satu rakaat penuh selepas imam memberi salam. Kalau kita pergi orang rukuk yang kedua dah, maka kita kena tambah satu rakaat. Jika orang yang masbuk mendapati imam pada rakaat yang kedua, dalam qiyamnya yang kedua, pula, atau dalam qiyamnya yang kedua, atau dalam rukuknya yang kedua, maka dia tidak mendapat sesuatu dari sembahyang itu. Tak ada berlaku, sebab duduk yang kedua dah. Seperti jika dia mendapati i'tidal dari rukuk dalam seluruh sembahyang, lalu dia mengikut imam, dia hanya memperolehi fadilat berjamaah. Apabila imam memberi salam, hendaklah bangun dan menyempurnakan sembahyangnya secara munfarid dengan 2 rukuk dan 2 qiyam bagi setiap rakaat, seperti mana yang telah dilakukan oleh imam. Mana dia 2 tak ada, sebab dia ada rakaat rukuk yang kedua, rakaat yang kedua, maka dia hanya boleh pahala berjamaah, tapi dia kena tambah 2 lagi tu. Baik, ijtima'us salataini, berkumpul 2 solat. Gerhana ada, jemaah pun ada. Nak semaya hak mana dulu? Kan? Nak semaya jemaah dulu ke kan? Ataupun kita kata isya lah, kalau nampak bulan dah. Isya dengan gerhana, nak malak solat mana dulu? Contoh. Apabila bertemu 2 solat dalam satu waktu, hendaklah didahulukan solat yang ditakutkan luput waktunya. Jika waktunya luas, didahulukan yang lebih muakkad, yang lebih kuat mana muakkad. Apabila bertemu sembahyang gerhana matahari dengan sembahyang jenazah, gerhana dengan jenazah, nak solat siapa dulu? Hendaklah didahulukan solat jenazah, kerana ditakutkan ia berubah, takut mayat berubah. Sebab gerhana ni panjang, 2 juzuk setengah, 2 jam baru habis. Solat jenazah 5 minit, jenazah dulu, hantar pergi kubur, lepas tu kita solat. Satu jemaah menghantar jenazah itu. Jadi orang sudah solat, beberapa orang pergilah bawa jenazah ke kubur. Adapun imam, maka tidak menghantarnya, bahkanlah mengerjakan solat yang lainnya. Imam kata saya nak solat gerhana, yang keluarga si mati pikulah mayat pergi kubur. Sekiranya jenazah dan Jumaat hadir, kumpul pula jenazah dengan Jumaat, mana dulu nak? Jenazah dengan Jumaat, solat mana dulu? Kalau tempat kita mesti solat Jumaat dulu, betul? Dalam kitab ni apa dia? Sekiranya jenazah dengan Jumaat, nak sembahyang mana dulu? Dan tidak sempit waktu luah lagi, hendaklah didahulukan solat jenazah. Berdasarkan nas, sebab nas kata asri'u bil janazati, cepat uruskan jenazah, kerana ia ditakutkan berubah, takut mayat tu bau lama-lama. Kebalikan, tulis pelajar, kebalikan itu makna berbeza, bersalahan, khilaf, berbeza dengan kebiasaan manusia pada hari ini yang mentakhirkan jenazah dari Jumaat. Kena atas kepala kita dah lah. Jumaat ada, mayat ada belakang, kita kata kita khutbah dulu, kita solat dulu baru solat jenazah. Tapi jika sempit waktu Jumaat, hendaklah didahulukan Jumaat menurut pendapat yang sahih. Baik, masalahnya biasanya mayat mari hari Jumaat ni kerana apa? Kita boleh je solat pukul 12, betul tak? Tapi oleh kerana dia nak ramai,
orang solat, dia tunggu. Lewat sikit, insya-Allah setakat lewat setengah jam, taklah bau busuk lagi mayat tu, kecuali mayat tu mari hok busuk dah. Contohnya orang mati kena bunuh kan, naudzubillah dah. Mayat dah 2 hari dah repuk dah, itu kita solat dulu. Satu lagi budaya masyarakat kita ni menunggu mayat mati semalam lagi. Tiba-tiba nak lewatkan, nak cepat sebelum raya Jumaat. Tunggu lama dah, tunggu anak baliklah, cucu sampai macam-macam tunggu. Allahul musta'an. Ini perbahasan ulama. Baik, sekiranya bertemu sembahyang gerhana matahari dengan Jumaat atau fardu lain, gerhana dengan asar contohnya, dan ditakutkan luput waktu kerana sempitnya, maka hendaklah didulukan Jumaat atau fardu itu. Kalau kita semaya gerhana ni panjang, kita semaya asar dulu, baru semaya gerhana contohnya. Sampai ke maghrib tak apa, sampai ke habis waktu gerhana kan. Ataupun kita solat Jumaat dulu, lepas tu gerhana. Gerhana ni sampai ke asar boleh. Kerana ia wajib dan lebih penting. Jika didahulukan Jumaat, hendaklah diadakan khutbah kemudian sembahyang Jumaat. Jadi kita khutbah dululah. Kemudian mengerjakan salat gerhana matahari dan berkhutbah untuknya. Jadi 2 kali. Dan jika tidak ditakutkan luput waktu Jumaat, didahulukan sembahyang gerhana lalu dimulai dengannya. Kemudian berkhutbah untuk Jumaat bagi khutbahnya. Kalau kita semaya dia dulu, kemudian khutbah Jumaat pakai kembar sekali. Dia panggil twin. 2 adalah 1, tapi niat khutbah Jumaat. Cuma disebutkan padanya keadaan gerhana dan apa yang dianjurkan dalam khutbahnya tidak perlu kepada 4 khutbah. Dan 2 khutbah itu dimaksudkan dengan khutbah Jumaat secara khusus, tanpa dimaksudkan Jumaat dan gerhana secara serentak. Kita niat Jumaat je, hak gerhana itu sunat, kerana ia berkongsi antara fardu dan sunat, maka tak boleh kongsi. Kemudian didirikan salat Jumaat. Jadi pakai hak khutbah Jumaat, menumpang khutbah gerhana, menumpang khutbah Jumaat. Sekiranya bertemu sembahyang gerhana matahari dengan Jumaat atau fardu lain dan tidak ditakutkan luput waktu Jumaat dan fardu itu, maka wajib didahulukan sembahyang gerhana kerana ia terancam luput waktu dengan timbulnya matahari. Contohnya kita kata, ahli falak kata, gerhana kita ni bermula pukul 12.30 tengah hari, berakhir pada pukul 2. Kan? Manakala kita semaya Jumaat dulu, Jumaat kita sudah 1.50 dah contoh. Tak ada gerhana. Semaya gerhana dulu baru Jumaat. Ini maksud. Kerana takut luput, kerana ia terancam luput waktu dengan timbulnya matahari, dan diringkaskan bacaan pada setiap rakaat dengan Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Tak ada lagi surah Baqarah. Cepat-cepat ya. Sekiranya bertemu sembahyang hari raya dengan gerhana matahari, boleh ke? Kita semaya raya ni pagi lagi pukul 8, gerhana tak berlaku pukul 8. Kau berlaku. Tak naik lagi. Dan waktu luas atau sempit, hendaklah dikerjakan kedua-duanya, kemudian berkhutbah untuk kedua-duanya selepas sembahyang dengan 2 khutbah. Kita capur sekali ya. Maya gerhana, lepas tu maya raya, lepas tu khutbah. Disebutkan pada kedua-duanya hari raya dan gerhana matahari, dan ada kalanya pertemuan hari raya dengan gerhana matahari tidak dapat dibayangkan. Tu saya kata dari segi logik tak berlaku. Macam mana gerhana matahari baru naik kan? Oleh itu Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkannya yang demikian kerana kemungkinan mungkin terjadi. Sebagaimana faqih, orang faqih ni orang ulama fiqh, ada kalanya menggambarkan apa yang tidak terjadi untuk berlatih mengeluarkan furu' cabang-cabang hukum yang lebih terperinci. Dia kata kita tujuan dia kata buat ni apa? Nak latih anak-anak murid kita ni supaya pandai pandai apa? Pandai mengeluarkan pandangan ataupun hukum. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Sekiranya gerhana bulan bertemu dengan witir atau tarawih, hendaklah didahulukan gerhana bulan
sekalipun ditakutkan luput waktu witir atau tarawih, kerana sembahyang gerhana bulan itu lebih muakkad dan ia tidak diqada setelah luput waktunya. Maya gerhana dululah, sebab gerhana terlebih muakkad daripada tarawih dengan witir. Witir setiap malam, gerhana mungkin setahun sekali. Tamaklah kita tentang ijtima'us salataini, berkumpul dua salat. Nak guna hak mana dulu? Kita pergi kepada masalah kita lain, iaitulah masalah sunan salatul kusuf, perkara-perkara sunat di dalam solat gerhana ni. Apa yang kita nak buat? Tanda pelajar. Telah disebutkan sebahagian sunat sembahyang gerhana matahari, dan di sini akan disebutkan sunat-sunat lain dan sebahagian daripada cabang hukum. Yang pertama, apa yang pertama? Al-ightisal, sunat kita mandi. Sunat mandi untuk sembahyang gerhana matahari kerana perhimpunan manusia untuknya, seperti solat Jumaat. Adapun mencukur bulu dan memotong kuku, maka ia tidak disunatkan kerana kesempitan waktunya dan ditakutkan luput. Guna tu sibuk cari pisah. Berandai dulu nak pergi maya gerhana, pergi solat dulu. Hari Jumaat tak apa, kita tahu awal lagi. Pukul 10 pagi boleh siap dah kan. Sunat yang kedua, as-salatu fin nawazil, sembahyang dalam keadaan nawazil. Apa dia nawazil? Tanda pelajar, apabila berlakunya perkara-perkara yang baru terjadi, seperti bencana yang baru terjadi, itu dipanggil nawazil. Apabila terjadi nawazil, bencana, pandemik dia panggil ni, selain gerhana matahari dan bulan, seperti gempa bumi, gempa bumi, petir, kogang berlaku, kegelapan, gelap dunia ni, angin kencang dan seumpamanya, maka disunatkan mengerjakan solat secara munfarid, seorang-seorang. Jangan kita panggil, mari solat masjid belakang berjamaah lah. Solat masing-masing di rumah dan berdoa agar dia tidak menjadi orang yang lalai. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertiup kencang, angin bertiup kencang, Nabi kita berdoa. Nabi kita doa apa? Tengok ni pelajar. Bila kata angin kuat, Nabi kita doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat lah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu akan kebaikannya, kebaikan angin ni, kebaikan yang ada padanya, air hujan nak turun, dan kebaikan yang diutuskan dengannya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan yang ada padanya dan keburukan yang diutuskan dengannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tanda pelajar, mana kita nak dapat baca ni? Nih, dalam kitab kita ni perisai Muslim. Perisai Muslim kita ni senjata besar. Pasal tu nama dia perisai Muslim. Maknanya benteng orang Muslim nak lawan syaitan, nak lawan nafsu, nak lawan-lawan ni, nak benteng daripada neraka. Hafal kitab ni. Ingat dah. Setiap petang hari Senin kita baca kan. Tapi baca kita ada lupa kita, macam-macam ada. Tak apa ustaz kecil boleh poket bila poket kalau meninggal tak terbaca, kita kena masuk dalam kepala, jangan tak dalam poket. Makcik-makcik dia boleh dalam beg dia, meninggal beg tak baca juga. Allahu akbar. Tidak disunatkan sembahyang berjamaah untuk nawazil. Dengar. Tidak disunatkan solat berjamaah untuk nawazil, untuk peristiwa-peristiwa yang berlaku. Contohnya bila berlaku hari ini, mari kita pakai semaya hajat perdana lah ke? Tidak. Solat individu seorang-seorang. Perdana-perdana tidak ada. Ini dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i ni. Selain dua gerhana itu dipanggil nawazil yang kita kena solat. Kerana tanda-tanda kebesaran ini telah terjadi dan tidak dinukilkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan secara berjamaah selain sembahyang gerhana matahari dan bulan. Semaya gerhana, solat berjamaah kerana banjir, kerana COVID, pandemik mari, kerana apa sajalah, tak ada. Kemarau,
kita ada solat istisqa, solat minta hujan, bukan solat sembahyang hajat perdana. Panggil sembahyang hujan. Ada gerhana, sembahyang gerhana, kan? Yang pentingnya kita kena belajar dalam kitab fiqh kita ni dari sudut ilmu-ilmu syariat yang telah dianjurkan oleh syarak kita. Baik. Yang ketiga, ijtima'ul kusuf wal kusuf. Sembahyang gerhana matahari dalam ketakutan. Allahu Akbar. Kita tengah takut, gerhana berlaku, nak macam mana? Macam kita kan dalam solat dalam perang, kita dah belajar dulu solatul khauf, ingat? Solat syiddatul khauf, sangat takut, boleh kita pegang senjata sambil kita kejar musuh. Kita lawan tembok dia, boleh. Ni gerhana mari dalam keadaan kita takut, macam nak buat? Apabila terjadi gerhana matahari, kemudian terjadi ketakutan dari musuh, hendaklah imam solat gerhana matahari atau gerhana bulan seperti sembahyang khauf, sembahyang dalam keadaan takut, seperti mana mengerjakan sembahyang fardu dengan sembahyang khauf, perkara itu berbeza pada yang demikian itu. Sudah ada kita bincang dulu kan. Perkara itu la yakhtaliful amru fi zalik, la haula wala quwwata illa. Memang kita ni ada masalah. Tulis. Perkara itu tidak, tambah itu, la yakhtalif, tidak berbeza. Tak ada tidak sebiji ni, jauh makna dia. Perkara itu tidak berbeza pada yang demikian itu. Tengok keadaan. Kalau takut kuat, salatul khauf sambil kita berlari. Takut sikit-sikit, tengok keadaan. Itu ya. Baik. Seorang muslim tidak boleh mengerjakan solat gerhana matahari atau gerhana bulan dalam keadaan tersangat takut dengan menggunakan isyarat. Seorang muslim boleh. Boleh dipanggil yusallil muslim. Seorang muslim boleh mengerjakan solat gerhana matahari atau gerhana bulan dalam keadaan tersangat takut dengan menggunakan isyarat. Kemana saja dia menghadap, menunggang dan sambil berjalan. Jika dapat dilakukan khutbah dan sembahyang, adalah dibuat khutbah. Jika tidak, maka tidak mudaratkan. Tak apa sambil pegang catat ittaqullah. Dah, itu dipanggil. Bila kita. Yang keempat, tatwilus sujud. Tatwilus sujud mana? Tidak disunatkan memanjangkan sujud. Hak panjangnya apa? Rukuk. Berdiri lama, rukuk lama. Tersujud, tak. Dan tidak juga memanjangkan i'tidal dari rukuk kedua pada setiap rakaat. Tidak dipanjangkan tasyahud kerana ada dalil, kerana tulis itu. Bahaya betul kita ni. Memang terjemahan hak ni sangat berbahaya. Ni terjemahan saya pegang ni. Tengok ni, kerana apa? Kerana tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi kita panjangkan rukuk sujud lama i'tidal, tidak ada. Panjang tasyahud tak, dia panjang berdiri dengan rukuk. Oleh demikian itu sujud, i'tidal dan tasyahud adalah sama seperti salat yang lain. Jangan ada. Kalau kita boleh panjangnya apa dia? Berdiri dan rukuk. Yang lain itu pendek. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tamatlah kita bab yang ke-16, bab solat gerhana. Insyaallah kita masuk al-faslus sabi' asyar, salatul istisqa, solat minta hujan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.